Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online. Jadi insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat berberkat iaitu bulan Ramadan. Jadi bersama kami pada studio pada hari ini iaitu Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain yang akan membantu kita untuk menceritakan tentang ibadah puasa. Jadi tuan, sesuai dengan topik pada hari ini, boleh tuan terangkan tentang ibadah puasa. Silakan tuan. Terima kasih Saudara Salman atas soalan itu tadi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton MTA di mana saja anda berada. Saya doakan semoga anda semua senantiasa sihat walafiat di samping keluarga, dan insya-Allah seperti mana Salman katakan tadi, dalam beberapa hari lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan mula memasuki bulan Ramadan, di mana di dalam bulan ini kita akan melaksanakan ibadat puasa yang merupakan perkara yang nombor 3 di dalam rukun Islam. Jadi untuk lebih kita memahami dan menghayati ibadat puasa kita itu selama bulan Ramadan ni, sebelum itu saya ingin berkongsi bersama semua pada penonton MTA berkenaan dengan bulan yang sangat istimewa ni. Kenapa Allah Ta'ala menamakan ianya bulan Ramadan? Kenapa dinamakan Ramadan? Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Kita semua tahu bahawa ini merupakan bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Nah, kenapa Allah Ta'ala seperti mana saya katakan tadi memilih perkataan Ramadan itu sendiri? Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa Arab sendiri, perkataan Ramadan itu berasal dari akar katanya Ramadha, iaitu kepanasan, kehangatan, apa lagi, keperitan. Ini semua tercakup di dalam pengertian Ramadan itu, di mana kita tahu bahawa seseorang yang sedang mengerjakan ibadat puasa itu kerana tidak makan dan tidak minum, apalagi dia tidak minum air yang banyak, menimbulkan satu rasa hangat, rasa panas di dalam dirinya. Dan kemudian lebih dalam lagi secara rohaninya, perkataan Ramadan itu macam saya katakan tadi, dia merupakan kehangatan, kepanasan. Jadi di dalam bulan Ramadan kita tahu kita banyak mengerjakan ibadat fardu, solat-solat fardu kita, kemudian solat-solat nafal, ibadat-ibadat nafal, kita banyak melawatkan ayat suci Al-Quran, kita banyak berzikir, dan kehangatan ibadat kita ini akan membakar segala dosa-dosa kita, disebabkan kehangatan kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan secara rohani lagi, disebabkan kehangatan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meningkatkan rasa cinta kita, kehangatan cinta kita kepada Allah Ta'ala dan kepada sesama manusia. Jadi ini perkataan Ramadan itu tadi, ada rahsia yang terlindung di dalam perkataan Ramadan itu tadi. Dan apabila kita dah memahami rahsia itu, bahawa dengan kita melaksanakan mengerjakan ibadat puasa ini, ianya akan membakar hangus, membakar habis bekas-bekas dosa-dosa kita, dan kehangatan ibadat kita di dalam bulan suci ini akan meningkatkan kecintaan kita kepada Sang Khalik kita iaitu Allah Ta'ala dan sesama makhluk Allah Ta'ala, sesama manusia. Jadi ini apabila kita faham ini, nanti boleh kita lebih menghayati ibadat puasa kita. Jadi tuan, kita pergi ke soalan seterusnya iaitu boleh tuan terangkan berkenaan dengan kewajipan berpuasa. Silakan tuan. Seperti mana kita ketahui bahawa kewajipan berpuasa bukan saja ditunjukkan kepada umat Islam, tetapi umat-umat sebelum Islam pun diwajibkan untuk melaksanakan ibadat puasa. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tu tadi kita dapat
memahami dan mengetahui bahawa ibadat puasa ini bukan sahaja diwajibkan untuk orang Islam, malah ianya telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat yang lain sebelum Islam. Jadi umat-umat yang lain sebelum Islam pun mereka melaksanakan ibadat puasa ini. Baik Tuan, jadi dari ayat yang Tuan cakap tadi, kita tahu bahawa agama-agama sebelum Islam pun berpuasa juga. Jadi boleh Tuan beritahu apa perbezaan berpuasa dari segi cara orang bukan Islam berpuasa dan orang Islam berpuasa? Silakan Tuan. Ya, kalau kita melihat bagaimana orang Islam berpuasa, orang Islam itu lebih daripada di mana sebelum kita mulakan puasa kita itu kita bersahur. Di sebelah pagi kita bersahur sebelum azan solat subuh, kita dah bersahur dan selesaikan sahur kita, makan sahur kita, dan baru kita mulakan berpuasa kita sampailah ke waktu maghrib, di mana kita tidak makan dan tidak minum. Begitu juga kita tidak mengadakan hubungan badan dengan pasangan kita bagi orang yang dah berkahwin. Dan kalau kita melihat orang-orang bukan Islam, ada di antaranya kalau kita lihat orang ahli kitab, mereka berpuasa tanpa sahur. Mereka tidak sahur. Kemudian kalau orang Hindu dan orang Kristian juga, mereka berpuasa, mereka tak makan tetapi tidak memakan makanan yang tertentu. Mereka boleh makan benda yang lain, tapi ada benda-benda yang tertentu atau makanan-makanan yang tertentu mereka tak makan. Tapi mereka kata itulah ibadat puasa. Seperti mana orang Kristian, mereka tidak makan daging selama mereka berpuasa itu, dan mereka tidak makan roti yang diperbuat daripada ragi. Itu cara mereka berpuasa. Kemudian ada juga orang-orang di luar daripada Islam yang berpuasa selama 4 hari. Ya. Jadi inilah perbezaan-perbezaan orang-orang di luar daripada Islam melakukan ibadat puasa. Dan seperti mana saya katakan tadi dalam ayat itu pun, orang-orang sebelum Islam telah diwajibkan berpuasa, seperti itulah mereka berpuasa. Berbeza dengan orang Islam, seperti mana tadi saya katakan, kita mulakan dengan makan sahur, kemudian setelah azan subuh bermula kita dah berhenti sebelum itu, kemudian kita tidak makan, tidak minum, kita tidak mengadakan hubungan badan dengan pasangan kita sehinggalah tibanya waktu maghrib. Jadi berbalik kepada ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya di dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala ingin menarik perhatian kita pada keistimewaan kenapa kita diwajibkan berpuasa. Jadi satu topik yang Allah Ta'ala ingin beritahukan kepada kita semua. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita wajib berpuasa umat Islam? Di mana di akhir ayat itu Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini, kepentingan puasa ini bukanlah disebabkan kerana orang-orang terdahulu sebelum Islam, umat-umat terdahulu sebelum Islam berpuasa, sebab itulah Allah Ta'ala mewajibkan puasa itu ke atas kita umat Islam. Tidak. Tetapi kepentingan dan keistimewaan Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan, memfardukan umat Islam itu berpuasa, jawapannya la'allakum tattaqun, supaya kamu dapat meraih takwa. Yang mana dengan takwa itu tadi, kita dapat memelihara diri kita daripada keburukan-keburukan, baik keburukan rohani maupun jasmani. Dan kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada sesama manusia, dan kecintaan kita kepada ibadat kita. Sebenarnya keistimewaan ibadat puasa bagi umat Islam itu kuncinya ada di situ. Perkataan takwa itu, di mana insya-Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa kita itu tadi, maka insya-Allah kita akan terpelihara, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan-keburukan, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang keji yang dapat mengundang kemurkaan Allah Taala. Yang mana dengan ibadat puasa itu tadi,
dengan terpeliharanya kita daripada keburukan-keburukan rohani dan jasmani itu, kita dapat menarik kasih sayang dan kecintaan Allah Ta'ala. Jadi tujuan ibadat puasa ini bukanlah sekadar kita menahan lapar dan dahaga saja, tidak. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala itu tak memerlukan lapar dan dahaga kita. Kalau kita menahan lapar kita, menahan dahaga kita satu hari, Allah Ta'ala tak memerlukan sebenarnya. Tetapi yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita semua adalah ketakwaan, supaya takwa itu dapat hidup di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Kalau seseorang itu menahan lapar dan dahaganya tetapi dia tetap tidak terpelihara daripada keburukan-keburukannya, daripada perbuatan-perbuatan buruk, maka puasa itu, lapar dan dahaga yang ditahan itu tidak memberikan faedah. Yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita, orang-orang yang melaksanakan puasa kita itu adalah supaya timbulnya, supaya terbitnya, supaya hidupnya takwa di dalam diri kita. Kerana dengan takwa itu tadilah kita dapat membentengi diri kita daripada perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita melihat ayat itu tadi, Allah Ta'ala di hujung ayat itu berfirman bahawa la'allakum tattaqun. Puasa itu kenapa diwajibkan bagi kamu? Supaya kamu bertakwa. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kamu menjadi orang-orang yang terpelihara daripada keburukan-keburukan baik rohani maupun jasmaninya. Yang dengan itu nanti kita akan dapat meraih kasih sayang dan kecintaan Allah Ta'ala. Jadi ini rahsia daripada ibadat puasa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas umat Islam. Jadi perkara ini harus kita faham. Kalau kita tidak faham, kita seperti orang lain juga, menahan lapar dan dahaga. Tapi di ujung-ujungnya kita dapat lapar dan dahaga saja. Kita tidak dapat hasil, natijah daripada pengorbanan yang kita lakukan itu. Kerana yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita adalah timbulnya, terbitnya ketakwaan itu di dalam diri kita. Ini yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW daripada kita semua. Jadi tuan, Allah SWT mahukan timbul rasa ketakwaan dalam diri kita supaya kita dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah SWT. Itu yang Allah Ta'ala inginkan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan, boleh tuan menceritakan, menerangkan apa keistimewaan-keistimewaan dalam bulan Ramadan, tuan? Silakan. Ya, seperti mana tadi pun dah saya terangkan, kenapa Allah Ta'ala menamakan bulan itu bulan Ramadan, supaya kehangatan cinta kita terhadap Allah Ta'ala, terhadap ibadat, terhadap sesama manusia itu akan lebih meningkat lagi. Kemudian dia membakar hangus, membakar habis bekas-bekas dosa kita disebabkan kehangatan ibadat kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini ataupun sepanjang bulan puasa ini. Dan di antara keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan lagi yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita semua, bahawa, dan Rasulullah SAW sendiri pun beritahukan juga kepada kita semua, bahawa di dalam bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala telah menurunkan satu mujizat yang sangat agung kepada Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran. Yang dengan pelajaran suci yang terdapat di dalam Al-Quran ini dapat membuatkan orang-orang yang tadinya tidak bertuhan menjadi orang bertuhan. Yang tadinya orang-orang merupakan orang-orang yang bersifat ganas, orang-orang yang suka merampas harta orang, dia bangga. Tetapi dengan ajaran suci Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran ini yang Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan ini, dapat merubah keadaan diri manusia pada waktu itu ketika di zaman Rasulullah SAW, yang kita tahu iaitu pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW sendiri ketika sebelum Islam dan selepas Islam, bagaimana melalui ajaran suci Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan ini, mereka yang seperti yang saya katakan tadi tidak bertuhan menjadi orang-orang bertuhan, menjadi orang-orang yang mendambakan untuk sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Satu revolusi rohani
yang telah diciptakan melalui ajaran suci Al-Quran itu. Kemudian keistimewaan lain lagi bulan Ramadan ini di mana Allah Ta'ala memberitahukan dalam Al-Quran sendiri bahawa dia mempersiapkan satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan itu. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita kenali dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan malam Qadar ini terjadi di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah SAW juga menerangkan keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu maghfirahnya, pintu keamanannya, pintu keampunannya kepada umat manusia. Pintu pengabulan taubat. Manusia diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Ud'uni astajib lakum." Kau serulah, mintalah kepada aku akan menjawab seruan kau. Aku akan menjawab doa-doa kau. Jadi banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala persiapkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan di antara lain juga, ianya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kepada sesama manusia. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan ini membuatkan juga kita dapat merasai kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang tidak berdaya, oleh orang-orang yang tidak mampu. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita akan dapat merasakan kesusahan dan kesulitan mereka. Jadi banyak keistimewaan bulan Ramadan ini yang kalau kita nak ceritakan satu persatu, insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan kutip beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan keistimewaan bulan Ramadan ini dan keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat puasa ini. Jazakumullah tuan. Alhamdulillah, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Banyak ilmu pengetahuan yang kita perolehi daripada membalik kita. Jadi mudah-mudahan puasa kita yang akan kita laksanakan tak lama lagi akan lebih bermanfaat supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia. Jadi demikianlah daripada saya Salman Ahmad dan kru MTN lain mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazah. Jadi jangan lupa duduk rumah, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.